Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua students, Afiq dan juga Siti. Okey, pukul 1.27 tengah hari, bukan tengah hari, petang lah. Kan? 10 hari bulan 12 hari ni, hari Khamis. Cuaca okey, nampak gayanya. Okey, berdasarkan countdown SPM, lagi 73 hari lagi nak SPM Okey, lebih kurang dalam 2 bulan 10 hari, 2 bulan 13 hari lah lebih kurang. Alright. Okey, selamat datang Asfahima. Okey, masuk yang lain kalau ada. Alright. Okey, tanpa buang masa, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Saya nak tanya, kita sampai nombor 6 ke? Nombor 6 ke? Sampai nombor apa? Kalau ikut Telegram ni, sampai soalan 6 dah. 6 apa 6A kan? Dah bincang 6A kan? 6A dengan 6A dah. 6A dah, 6B belum lagi kan? Betul tak? Okey, baik. Baiklah, jadi cikgu nak student yang ada di atas talian, iaitu Afiq, Siti dan Asfahima, send jawapan anda dalam Telegram, kita bincang sama-sama. Okey, cikgu tunggu ni. Alright. Okey, send sekarang. Okey, cikgu masih menunggu jawapan anda. Lihat. Cikgu. Ya, saya. Ya, ada apa Aiman, baik? Soalan 6B kan? Soalan 6B, 6B, hantar soalan 6B. 6A dah bincang, 6B. 6B. Boleh? Boleh kan? Okey, teruskan. Gue tunggu dalam Telegram ni. Okey, jawapan Siti cikgu dah terima. Okey, bagaimana dengan jawapan Asfahima dan juga Aiman Afiq? Okey, thank you Asfahima. Cikgu terima jawapan anda. Aiman? Aiman macam mana Aiman? Dah siap belum Aiman? Aiman? Dah siap hantar Man? Hantar je Man. Kita siap Salah lagi ke betul ke? Cakap lah tak siap lagi. Aduh, senang je Man. Okey. Buat je. Betul salah nombor 2. Awak buat je dulu. Okey, awak buat je dulu. Alright, baik. Jom kita lihat. Okey, tak siap, tak apa. Okey, kita lihat jawapan daripada jawapan Siti dulu lah. Okey, cikgu kongsikan paparan skrin cikgu dengan anda. Sekejap sebentar.
Okey, baiklah, kita lihat soalan terlebih dahulu. Okey, 6A kita dah bincang. Okey, sekarang ni kita akan bincang jawab soalan 6B. Baik, soalan 6B, kedatangan Islam juga telah membawa perubahan kepada corak hidup masyarakat tempatan. Buktikan pernyataan ini. Baik, soalan ni mengkehendaki anda menghuraikan perubahan sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam dari sudut corak hidup masyarakat kita atau tempatan. Baik, jadi jawapan anda sepatutnya ada yang pertama dari segi akidah, akidah atau kepercayaan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat tempatan menganut agama Hindu dan Buddha, iaitu dengan menyembah dewa-dewa dan juga tuhan-tuhan dalam agama tersebut. Selepas kedatangan Islam, masyarakat tempatan menganut agama Islam yang menyembah Allah yang Esa. Awak kena cerita dari sudut agama dan kepercayaan. Selain daripada agama dan kepercayaan, sebenarnya pelajar juga boleh menghuraikan dari sudut sosial. Sosial ni bagi contoh seperti cara berpakaian ataupun cara pergaulan. Contoh cara berpakaian, menutup aurat. Contoh cara pergaulan, pergaulan contohnya contoh cara pergaulan, kita bergaul dengan orang ramai ataupun masyarakat lain. Kita menerapkan unsur-unsur nilai-nilai murni dalam pergaulan kita, sebagai contoh panggilan kepada orang yang lebih tua, sebagai contoh memberi salam, sebagai contoh memberi salam tu satu. Sebagai contoh satu lagi selain memberi salam ialah menghormati orang yang lebih tua, cikgu dah betul tadi. Dan apa saja tentang sosial lah, cara berpakaian pun boleh, cara berpakaian, menutup aurat dan sebagainya. Jadi jawapannya macam itulah. Kita lihat jawapan daripada Siti dulu. Baik, kita lihat jawapan Siti. Okey, jom tengok sama-sama. Cikgu akan kongsikan pemarkahan dan penandaan bagi jawapan Siti. Baik, perubahan yang telah dibawa hidup masyarakat tempatan ialah telah mengubah perkara corak institusi raja. Okey, betul juga. Institusi raja di tanah Melayu setelah kedatangan Islam. Belum dapat markah lagi, dia hanya beritahu saja. Golongan raja telah menitikkan konsep-konsep Islam seperti bagus zilullah fil alam. Zilullah fil alam, fakta satu. Dan zilullah fil ardi, sama saja. Yang bermakna bayangan Allah di muka bumi. Bagus, bayangan Allah di muka bumi. Huraian. Konsep ini dapat memberikan satu pengesahan yang berlandaskan Islam terhadap kewibawaan. Bagus, huraian seterusnya. Jambi. Turun di sini. Kemudian selain itu, para pemerintah menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin. Khalifatul Mukminin. Satu lagi fakta 2, gelaran Khalifatul Mukminin. Selain daripada zilullah fil ardi. Zilullah fil ardi, zilullah fil alam, Khalifatul Mukminin yang digunakan oleh Sultan Abdul Ghafur Mayuddin. Kat sini ada gelaran sultan. Ni juga Islam ni. Fakta 3. Keadaan ini telah meninggikan bukan raja atau sultan antara sistem sama wujud. Baik. Sampai sini ya. Tutup sampai sini. Jadi cikgu akan padam balik yang ini. Cikgu padam. Alright, ni dia. So, Siti dapat 1, 2, 3, 4, 5. Soal jawapan 6 kan? Betul tak? Markah penuh 6 kan?
Betul? Okey, jadi Siti dapat Ha. 5 markah. Good job. 5 markah. Okey. Agak baik. Baik, kita lihat. Boleh Siti? Siti dapat tak Siti? Boleh. Okey. Jadi untuk yang lain, okey, contoh jawapan yang lain seperti cikgu cakap tadi. Okey, dari segi kepercayaan awak boleh tambah, okey, sembah Allah yang Esa. Dari segi cara berpakaian, dari segi cara kehidupan seperti cara pergaulan, okey, boleh tambah, okey. Dari segi pendidikan juga boleh tambah pendidikan. Pendidikan dulu pada zaman Hindu Buddha, pendidikan hanya terhad kepada golongan atasan atau golongan elit. Selepas kedatangan Islam, pendidikan merangkumi semua golongan. Tidak kira dia kaya atau miskin, tidak kira dia latar belakang apa, okey, semua boleh mendapat pendidikan. Cerita macam tu lah. So dia panjanglah jawapan dia. Baik. Okey, ni cuba tengok jawapan yang kedua, iaitu jawapan Asfahimah. Jom sama-sama jawapan Asfahimah. Okey. Jawapan Asfahimah Right, jom. Alright. Okey, betul tak Asfahimah punya jawapan ni? Kita tengok sama-sama. Okey. Ai, apa ni? Tak apa. Tengok dulu. Sikit sangat ni. Tak apa, cikgu baca. Okey. Yang ini intro saja, pengenalan, tak ada apa-apa markah. Okey. Berjaya mengatasi, okey. Ni pun tak ada apa markah, dia masih intro, pengenalan. Yang ni ada. Dia dekat sini. Melarang amalan riba. Riba, fakta 1. Fakta 2. Okey. Okey, bayar zakat, fakta 3. Asfahimah, 3 markah je ke? Kan? Asfahimah, hello? Ya. 3 markah je ni. Tengok, sikit macam ni tak dapat 6 markah. Okey, sini, kat sini kan, daripada sini sampai sini, ini awak buat pengenalan je. Dia tiada isi. Tiada isi pun kat sini. Dia ada isi. Sebab tak ada pun perubahan. Awak kat sini dapat 3 markah saja. Okey, sepatutnya jawapan seperti Siti tadi. Okey. Jadi tahu tak Asfahimah tadi dah dengar jawapan Siti? Harap boleh buat kebetulan lah. Okey. Alright, cikgu cuba tunjukkan jawapannya dari buku teks. Okey, tengok buku teks. Buku teks tingkatan 4. Mana pula buku teks tingkatan 4 ni? Ini. Okey, tak ni dia. Muka surat 207, 208. Okey, 209 pun boleh. Okey, 20 sampailah 211. Sebelum tu pun boleh, pendidikan pun boleh. Okey. Tengok, cuba tengok. Yang ini, muka surat 207. Okey. Perlantikan ataupun pentabalan raja. Sebelum Islam, raja itu ditabal. Apabila raja itu hendak ditabal, akan dibacakan ciri. Ciri ini merupakan kata-kata hikmat atau suci dalam bahasa Sanskrit. Okey, memanglah sebab pada masa itu raja tersebut menganut agama Hindu dan Buddha. Begitu juga dengan masyarakatnya. Jadi, Brahmin iaitu pendeta agama Hindu dan Buddha akan membacakan ciri iaitu kata-kata hikmat dan suci untuk untuk mentabalkan raja. Tetapi apa yang berlaku selepas kedatangan Islam? Apa yang kekal? Yang kekal tu istiadat pertabalan raja tu kekal. Apa yang berubah? Yang berubah cara raja itu ditabalkan menggunakan mengikut kaedah Islam, iaitu melafaz ikrar oleh sultan dan juga para pembesar. Okey, dan lafaz-lafaz ikrar ni ada diselangi dengan ayat-ayat Al-Quran. Okey, dan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi samalah dengan proses bai'ah. Bai'ah ni sumpah setia. Okay, yang diajar dalam Islam. Jadi macam itulah. Okay. Okay, baik. Yang cikgu cerita tadi dalam muka surat 208. Okay, panggilan dalam cara pergaulan. Okay, sebagai contoh dalam apa menghormati orang yang lebih tua, kita ada panggilan-panggilan tertentu. Okey. Okey, seperti Pak Long, Mak Long kalau itu saudara kita lah, dan juga jiran-jiran tetangga kita. Okey. Alright. Baik, dan juga lain-lain seperti orang tetamu. Okey, kita nak datang rumah orang, kita beri salam. Segala perbuatan dimulakan dengan bismillah. Jadi sebenarnya soalan ni sangat-sangat mudah pelajar-pelajar. Kalau awak tulis jawapan berkenaan pengaruh Islam, okay, di negara kita dalam bidang kehidupan kita, maka awak akan dapat markah. Awak orang Islam kan, kita semua orang Islam nak tahu, okay, awak tulis solat. Okey, katakan pelajar tulis solat. Selepas kedatangan Islam, masyarakat menunaikan ibadat solat 5 kali sehari semalam. Adakah jawapan itu betul atau salah? Jawapan itu sangat-sangat betul. Dapat juga markah. Macam tu pelajar-pelajar. Jadi sebenarnya soalan ni tak susah mana pun. Okay, kita kembali semula kepada soalan. Okay, nampak soalan ni tak susah mana pun. Tak susah sangat pun. Okay, alright. Baik, settle 6B. Okay, baik. Ada apa-apa nak tanya tentang soalan 6B? Ada nak tanya? Asbaima, Aiman dan juga Siti, ada nak tanya? Ada tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, eloklah kita teruskan dengan soalan 6C. 6C, negara kita Malaysia terdiri daripada penduduk yang berbilang kaum, budaya, agama dan perbezaan pendapat. Bagaimanakah anda memastikan supaya kepelbagaian ini dapat mewujudkan negara yang aman dan harmoni? Baik. Sekali lagi, jangan takut dengan soalan. Relax, steady, kita fahamkan betul-betul. Dalam soalan 6C tersebut ada maklumat, iaitu menceritakan tentang negara kita Malaysia yang terdiri daripada penduduk berbilang kaum. Kaum ni bangsa lah, berbilang bangsa. Bila berbilang bangsa, sudah tentulah berbilang budaya. Okay, dan sudah tentulah berbilang agama. Bukan satu agama saja di Malaysia ni. Dan sudah tentulah berbilang pendapat. Banyak pendapat-pendapat. Okey. Soalan nak apa? Soalan nak bagaimana kita, anda, iaitu anda, memastikan supaya kepelbagaian ni dapat mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Jadi soalan nak awak tulis cadangan atau cara-cara. Okey, untuk memastikan banyak kepelbagaian ini dapat mewujudkan negara aman dan harmoni. Mungkin contoh kita berbilang kaum. Macam mana berbilang kaum ni boleh wujudkan negara aman dan harmoni? Bagaimana berbilang budaya ni boleh wujudkan negara aman dan harmoni? Bagaimana berbilang agama pendapat ni boleh wujudkan negara yang aman dan harmoni? Itulah sebenarnya kehendak soalan. Baik. Jadi cikgu minta semua pelajar 3 orang yang berada di atas talian macam biasa snap gambar jawapan anda, hantar dalam Telegram, cikgu tunggu dan kita bincang sama-sama. Silakan. Good job Siti, bagus. Okay. Kita tunggu lagi 2 orang, Asbaima dan Aiman. Okay.
Aspaima, kita tunggu jawapan anda. Aiman pun sama. Aspaima, siap tak? Lama je tunggu jawapan awak ni. Okey, tak apa. Kita cuba bincang jawapan Siti Nurfanis. Asmaima nanti hantar Alright, jom lihat. Okey, besarkan. Baik, ni jawapan Siti. Tengok sama-sama jawapan Siti. Bagus. Okey. Okey, baik. Jom. Bagi memastikan wujudnya negara yang aman dan harmoni, masyarakat tak perlulah. Ni tak perlu potong. Okey. Okey, cikgu murnikan bagi memastikan wujud negara yang aman dan harmoni. Koma sini pun boleh, koma. Masyarakat hendaklah menghormati setiap kaum. Setiap potong sesama. Sama kaum agar dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat. Ni pun boleh potong. Okey. Titik sini. Dia boleh berdiri sini kan. Jadi tutup sini. Okey, ada dua di sini, ada dua markah. Ni dia. Okey, yang pertama hormat menghormati, fakta 1. Satu markah. Agar dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Huraian 1. Okey, satu markah. Okey, nampak Jadi tak ada contoh, tak ada inference. Setakat ni dua markah. Okey, buka balik. Selain itu, masyarakat yang berbilang bangsa dan agama mestilah hidup bersama-sama dalam suasana yang harmoni. Okey, hidup bersama-sama. Cikgu tutup kat sini. Hidup bersama-sama. Bersama-sama. Fakta 2. Okey, dia fakta baru. Okey. Di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Mengekalkan. Okey, huraian 2. Okey, setakat ini Siti dah dapat senang-senang 4 markah. Good job. Baik, seterusnya setiap individu sewajarnya menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Okey, tutup sini. Nilai murni. Fakta 3. Good job. Okey, dalam interaksi seharian supaya dapat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan. Baik, dekat sini dapat tak ni inference ni? Sekejap kita tengok semula soalan. Baik, dapat markah. Okey, iaitu pada di sini. Keharmonian ni tak boleh bagi markah sebab sini dalam soalan ada harmoni. Ini jadi dekat sini. Inference atau kesimpulan 3. Okey, dapat sini. Semua masyarakat perlulah bertanggungjawab dalam memelihara dan memulihara negara daripada berlakunya pertumbuhan darah. Mengelakkanlah, bukan pelihara. Sepatutnya yang paling baik, afdal, perlulah bertanggungjawab. Mengelakkan. Okey. Mengelakkan daripada berlakunya pertumpahan darah. Atau tak nak guna mengelakkan. Okey. Semua masyarakat perlulah bertanggungjawab dalam menjaga negara supaya kekal aman. Baru betul. Okey. Jadi kat sini cikgu guna mengelakkan lah. Okey, mengelakkan daripada berlakunya pertumpahan darah. Jadi kat sini pertumpahan darah So sini adalah fakta yang keempat. So ni satu. So berapa markah ni? 8 ya? Siti? Ya. 8 kan? Cuba tengok.
Check balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1 lah Siti. Betul tak? Kira Siti. Betul tak? 7. Kan cikgu salah? Salah kira. 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bagus dah ni. Sebenarnya. Okey, bagus. Dapat 7 markah. 7/8. Okey, Siti boleh tanda lah. Seperti yang cikgu tanda ni. Alright. Baik. Kita Asfaima. Okey tak? Cuba tengok jawapan Asfahima kalau ada. Tak ada. Asfahima tak siap ke ni? Aiman siap dah? Aiman? Okey, Azril ada masuk, Adam Haris ada masuk. Okey. Baik. Aiman, Asfahima. Okey, jawapan cikgu, jawapan anda cikgu nak. Okey. Okey, tak ada apa. Jawapan saya ringkas sangat, cikgu. Ringkas sangat. Aiman macam mana Aiman? Tak siap lagi kot. Okey. Okey, baik-baik. Tak apa. Awak tengok jawapan Siti Nurfanis ni. Jawapan yang bagus ni. Baik, yang belum siap atau yang rasa jawapannya tak berapa best, okay, tak apa, kongsi dengan cikgu. Kongsi dengan cikgu. Bukan cikgu nak kutuk pun, kan? Cikgu nak bimbing, nama pun kelas bimbingan. Okey, tak payah malu. Okey, kawan kita pun sama je macam kita, tak berapa ni juga. Tapi yang penting ialah kita usaha menjawab dan belajar daripada kesilapan. Okey, baik. Di depan anda adalah contoh jawapan yang pada cikgu agak baik daripada Siti Nurfanis. Anda boleh save, okey, boleh snapshot, okey, boleh screenshot, simpan dalam telefon, lepas ni buat pembetulan, okey, dalam kertas masing-masing. Okey, jadi Siti Nurfanis dapat markah 7 daripada 8. Okey dah ni, 7/8 sangat tinggi tu. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa, kita teruskan dengan soalan baru, iaitu soalan 7. Okay. Yang ini soalan 7 adalah soalan berkenaan tingkatan 4, bab yang akhir, iaitu bab 10. Okey, dah siap ke belum cikgu nak tanya? Dah. Dah. Okey, Siti je jawab. Yang lain macam mana? Asfahima, siap dah? Siap. Alhamdulillah. Adam Haris, siap ke? Dah tu. Azril macam mana? Belum. Azril belum? Okey. Avisena cikgu tak jumpa pula dia. Okey. Tak apa. Baik, yang dah siap. Siapa-siapa yang dah siap, okey, cikgu minta kongsikan jawapan anda dalam Telegram supaya cikgu boleh betulkan, cikgu boleh tegur. Okey, silakan cikgu tunggu dalam Telegram jawapan untuk 7A dulu. Okey, 7A tu senang aja. Okey. Baik, silakan. Cikgu tunggu.
Okey, cikgu masih menunggu jawapan. Okey, good job. Setakat ni baru 2 orang. Okey, baik, kita nak semak jawapan Asfaima dululah. Okey, jom. Okey, jawapan Asfahima. Okey, mari kita lihat sama-sama. Soalan. Okey, ini jawapan Asfahima. Okey, markah bagi soalan ini 4 markah. Ya, 4 markah saja. Baik, soalan ni cuba lihat di paparan anda. Ada maklumat. Okey, berikut adalah undang-undang berhubung dengan tanah. Jadi maklumat dalam kotak ni adalah undang-undang berkaitan tanah. Di Sabah kita ada proklamasi yang ketiga, Perlindungan Hak Pribumi Sabah 1889. Kita ada Akta Tanah Simpanan Melayu 1913 dan kita ada Land Order Sarawak 1931. Baik, soalannya A. Mengapakah British memperkenalkan undang-undang tersebut? So, jawapan ni nak sebab undang-undang ini diperkenalkan. Baik, jawapannya sebenarnya direct dari buku teks, sangat-sangat direct saja. Baik, kita lihat jawapan Asfahima di sini. Okey, baik. British memperkenalkan undang-undang tersebut untuk mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. Okey. Baik, tutup sini. Sini ada markah. Berpindah. Fakta 1. Okey, sebab dalam undang-undang tersebut ada menyebut orang Melayu tidak boleh jual tanah kepada orang asing. Okey, tak boleh jual tanah kepada orang asing. Okey, jadi itu sebabnya. Okey, demi melindungi kepentingan ekonomi British. Demi melindungi kepentingan ekonomi British. Okey, melindungi. Fakta 2. Good job, Asfaima. Sini dah dapat 2 markah. Okey. Baik. Sebab apa? Okey. Tanah orang Melayu, tanah milik orang Melayu, okey, ada ketikanya dia tanah itu subur ataupun kaya dengan mineral seperti biji timah, ataupun tanah itu subur sesuai dijalankan kegiatan pertanian secara ladang ataupun komersial. Sebabnya British buat undang-undang supaya tanah yang subur atau tanah yang banyak mineral ini tidak jatuh ke tangan orang asing selain orang British sendiri. Okey, baik. Kita buka. Orang Melayu tidak dibenarkan menanam sebarang tanaman komersial agar dapat melindungi tanah peribumi daripada diceroboh pengusaha Cina. Baik, ni contoh. Orang asing tadi. Okey, jadi dekat sini tutup sini diceroboh dari pengusaha Cina. Diceroboh, yakni huraian 1. Dapat 1 markah di sini. Supaya dapat mengelakkan berlakunya pemajakan, pemecahan dan penjualan tanah. Dia huraian juga dekat sini, berpindah kepada orang asing. Pemajakan ni contohlah. Contoh 1 kepada orang luar. Bagus. Berapa markah ni? 1, 2, 3, 4. Bagus, Asfahima. Inilah jawapan dia. Okey, ini jawapan dia. Ada lagi, sebenarnya banyak lagi jawapannya. Nanti cikgu tunjukkan. Cikgu nak rujuk, cikgu nak semak jawapan Siti pula. Okey, okey Asfaima. Okey tak setakat ni? Jawapan awak cikgu tanda ni. Okey, puas hati? Puas. Puas hati lah, apa penuh dah. Takkan dapat 5, mana boleh bagi 5. Maka penuh 4 je. Okey, baik. Kita lihat jawapan Asfaima di sini. Jom. Okey, Asfahima pula Siti. Adam Haris bagi jawapan. Okey, tak apa, lepas ni ada Haris Kita lihat jawapan Siti. Jom. Okey, Siti sedia dengan pen merah untuk tanda jawapan anda. Alright, cikgu besarkan. Okey.
British memperkenalkan, okey jom. Kak. British memperkenalkan undang-undang tersebut kerana British dapat meneruskan penguasaan British terhadap ekonomi. Good job. Ini jawapannya, meneruskan penguasaan. Fakta 1. Dia juga dapat melindungi tanah orang Melayu daripada diceroboh oleh orang asing. Diceroboh. Fakta 2, macam tadi juga. Okey, dah dapat 2 markah di sini. Okey, 1 markah, 1 markah. Baik. Selain itu, membolehkan tanah dijadikan cagaran untuk mendapat modal. Sekejap. Apa maksudnya? Selain itu, membolehkan tanah dijadikan cagaran untuk mendapatkan modal. Macam tergantung. British juga memberikan kuasa kepada residen negeri menentukan jumlah. Okey, yang ini tidak tepat ni. Sebab apa? TR. Ni jawapan ni betul bagi ni, jawapan ni betul tapi bukan jawapan 7A. Ni yang TR ni, yang Siti, ni jawapan bagi 7B. Bagaimana? Baru betul yang ni. Okay, soalan 7A nak sebab-sebab. Awak bagi jawapan bagaimana cara-cara kan? Cara-cara British. Cara-cara British melaksanakan undang-undang ni. Jawapan awak yang TR ni, yang cikgu bagi TR ni sebenarnya cara-cara undang-undang dilaksanakan. Baik, cikgu sambung lagi tanda. Setakat ni mendapat 2. Undang-undang tersebut dapat melindungi dan melarang orang Melayu menanam tanaman komersial atau dagangan. Okey. Melarang. Fakta 3. Tutup sampai sini. Okey. 3 markah daripada 4. Okey lah tu. Siti, macam mana? Okey? Puas hati? Oh, Siti. Puas. Okey. Okey, tu dapat 3/4. Okey. Kan? Hebatlah tu. Kira okey lah tu. Okey, TR ni, yelah silap sikit je kan. TR ni. TR ni betul tapi untuk jawapan 7B. Dia bukan jawapan 7A. Baik, cikgu harap yang lain pun dapat ambil iktibar daripada 2 contoh jawapan dari Siti dan juga dari Asfahima. Baik. Mari kita lihat pula jawapan daripada kawan kita Adam Haris. Tanda soal. Okey. Sebab dalam Telegram dia begitu. Okey. Jom. Ni tanda soal. Okey. Baik. Kita lihat jawapan Adam Haris. Pendek benar jawapan awak Adam Haris. Tapi tak apa. Sebab markahnya 4 je. Kita tengok pendek tu dapat tak markah. Okey, baik, ni jawapan Adam Haris. Kerana untuk mengelakkan tanah orang Melayu bertukar tangan kepada orang asing. Sama macam tadi, fakta 1. Selain itu, untuk tujuan mengelakkan aktiviti pemajakan, ni contoh tadi. Dan penjualan tanah kepada orang lain. Okey. Untuk sampai sini. Seterusnya, berdapat 2. Dekat ni lah. Seterusnya, tanah itu untuk diwarisi oleh generasi pemilik. Okey. Okey, ni betul cikgu. Diwarisi lah, diwarisi oleh fakta 2 lah. Okey, walaupun pendek dapatlah. Betul lah tu, mengelakkan jatuh pada orang asing. Jadi kalau contohnya pemilik tanah tu meninggal dunia, siapa yang mewarisi tanah tersebut? Tentulah anak dia ataupun orang Melayu sendiri. Yang penting jangan orang asing. Orang asing ni siapa? Orang selain daripada orang Inggeris. Okey. Orang selain daripada orang Inggeris dan orang Cina dan orang India. Itulah orang asing.
Jadi orang Melayu kalau pun dia nak bagi tanah, kena bagi tanah kepada Inggeris ataupun anak dia sendiri. Dia tak nak kepada orang selain daripada Inggeris ataupun orang Cina dan India. Tiga-tiga ni adalah orang asing. Okay, anyway, good job. Okay, ada tak? Cuba tengok soalan lain, ada tak? Jawapan lain. Baik, setakat tu ada 3 saja. Alright. Baik, kita lihat soalan yang kedua. Bagaimanakah undang-undang tersebut dilaksanakan? Bagaimana undang-undang tersebut dilaksanakan? Okey, yang dah siap macam biasa hantar jawapan dalam Telegram, cikgu tunggu. Ya kan? Okey, macam mana? Ke tak siap? Senyap aja dalam Telegram ni. Sekejap cikgu. Tak ada orang hantar pun. Okey, tak apa, cikgu tunggu. Okey, jawapan Siti, jawapan Sparima dah ada. Okey, baik, kita lihat dulu dua-dua contoh jawapan ni. Kita lihat jawapan Asparima dulu. Okey, jom. Okey, kita besarkan. Okey, nampak? Okey. Baik, undang-undang tersebut dilaksanakan dengan perlu mendapatkan kebenaran dari pejabat tanah. Okey, fakta 1. Baik, begini. Sebenarnya dia ada penjelasan yang lebih detail tentang fakta 1 tu. Okey. Sekiranya individu itu nak buka tanah atau nak meneroka hutan untuk membuka tanah, okey. Jadi perlu mendapatkan kebenaran dari pejabat tanah. Itulah undang-undang.
undang-undangnya dapatkan kebenaran dari pejabat tanah. Okey, jadi isi borang di sana dan tunggu proses permohonan itu diluluskan. Kalau boleh, kalau lulus barulah dapat tanah. Dan perlu bayar cukai tanah. Okey. Baik. Sebelum British tiba di tanah Melayu, okey, tanah-tanah ini tanah-tanah ini adalah milik pembesar Melayu. Jadi penduduk atau individu yang nak mengusahakan tanah tersebut kena mohon kebenaran dari pembesar Melayu. Okey, sekadar jumpa, beritahu, okey, pembesar Melayu, okey, hasrat nak teroka hutan tu sebab nak tanam, okey, nak tanam, contohnya nak tanamlah tanaman apa-apalah, ubi kayu ke apa benda ke, atau dusun ke, okey, kebun ke, kebun durian ke. Jadi ataupun nak tangkap ikan di sungai ataupun di paya-paya, kadang-kadang dan di tanah itu ada sungai, ada paya. Jadi hanya perlu memberitahu, minta kebenaran daripada pembesar Melayu. Selepas British menjajah negara kita, pembesar Melayu tiada lagi kuasa dalam hal ehwal tanah. Sebaliknya British lah. Jadi orang atau individu yang nak mengusahakan, nak mengerjakan tanah perlu memohon kebenaran dari pejabat tanah. Sebabnya jawapannya betul. Okey, perlu ada rekod bertulis hak milik tanah supaya memudahkan urusan pajakan sewa beli dan jual beli tanah. Cikgu kurungkan kat sini. Rekod bertulis, rekod fakta 2. Jadi sebelum zaman British di tanah Melayu ataupun sebelum penjajahan, pembesar Melayu ni tak adalah rekod tulis tanah ni milik siapa. Malah pembesar Melayu yang pemilik tanah ni, pembesar Melayu pun tak ada pun rekod bertulis bahawa tanah tu milik dia. Apatah lagi individu yang mohon kepada pembesar Melayu untuk mengerjakan tanah pun tak ada sebarang rekod bertulis. Siapa usahakan tanah di kawasan ni, kawasan sungai ni, siapa usaha, tak ada rekod bertulis. Jadi selepas penjajahan British, British ubah perkara tersebut dengan mewujudkan rekod bertulis siapakah pemilik tanah tersebut. Jadi inilah dinamakan sebagai geran tanah. Tu fakta 2 tu, dapat markah kat situ. Setakat ni dapat 2 markah lah Asfaimah. Supaya memudahkan urusan pajakan, sewa beli dan jual beli tanah. Dekat sini contoh. Bukan. Huraian lah. Huraian 2. Baik. 1. Bagus. Jadi dengan ada rekod bertulis, kita tahu tanah ni milik siapa. Kita tahulah sebab nak jual kan. Kena tahulah milik siapa. Sama nak jual, nak sewa atau nak pajak. Jadi senang ada rekod bertulis, kita tahu siapa empunya tanah, tuan tanah dulu siapa dia. Baik, peraturan tanah ini ditubuhkan untuk tujuan pertanian komersial serta kepentingan ekonomi British. Cikgu tutup sampai sini. Di sini cikgu letak cacing kerawit. Kan? Asfaimah, kenapa cikgu buat macam ni? Kenapa jawapan ni tidak relevan? Sebab apa Asfaimah? Awak boleh tahu jawapan ni sebab apa? Asfa? Tak tahu. Mana boleh tak tahu? Jawapan ni Asfaimah tidak relevan kerana jawapan ni jawapan untuk 7A. Faham? Kan kita dah bincang tadi. Kan? Bertujuan, kan? Tujuan ni sebab. Kan? Pertanian komersial dan kepentingan ekonomi British. Ni jawapan 7A. Sedangkan soalan B nak bagaimana kan soalan dia? Soalan dia bagaimana? So mesti cara-cara undang-undang tersebut dilaksanakan. So jawapan anda yang TR ni Asfa memang tak tepat lah. Jawapannya betul tapi bukan untuk 7B, 7A. Kan? Lihat yang seterusnya.
Cukai juga bergantung pada jenis tanah. Okey, cukai. Fakta 3. Bagus, satu markah di sini. Jenis tanah. Okey. Apa tanah dia? Tanah ladang, contoh 3A. Tanah peribumi, contoh 3B. Dan tanah perlombongan, contoh 3C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okey. Berapa markah tu B tu Asmaimah? 8 kan? 8. Okey lah tu. Dapat 7. Ke tak puas hati lagi? Boleh lah. Okey, tak apa. Nanti cikgu tunjuk jawapan ni Okey. Kenapa jawapan ni panjang juga. Kalau dalam skema cikgu ni, dia ada 10. Ada 10 jawapan. Dalam buku teks tu lah. Jawab skema ni ditulis berdasarkan buku teks. Okey, kita cuba lihat dalam Telegram semula ada jawapan lain tak? Tengok jawapan Siti lah. Jawapan Siti pula lah. Okey, jom. Alright. Kan? Ini jawapan Siti. Okey, baik. Cara undang-undang tersebut dilaksanakan ialah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat Melayu. Pendidikan tanah. Kan? Ada lah Siti. Ada kat sini. Ya, pendidikan ni. Nanti mungkin Siti jelaskan pendidikan apa Siti? Awak tengok buku mana Siti? Saya tengok buku rujukan cikgu. Pendidikan. Tu masalahnya buku rujukan. Kenapa buku rujukan ni? Sebab buku teks saya tiba-tiba banyak gila semua. Saya tak boleh nak rujuk. Okey, tak apa sebenarnya. Okey, tak ada pendidikan. Macam mana pendidikan kepada masyarakat Melayu? Tak, bukan. Okey, tak apa. It's okay. Tak apa, letak je lah. Okey, tak ada markah pun. Bukannya kena tolak markah. Salah tolak markah, tak tolak pun. Tak ada markah je. Relax. Banyak lagi kan? Okey, jom. Menggalakkan orang Melayu mengusahakan tanah mereka sendiri. Menggalakkan orang Melayu mengusahakan. Tak semestinya. Orang Melayu, orang Melayu memang betul dia petani. Orang Melayu ada tanah. Tetapi dengan pengenalan undang-undang tanah oleh British menyebabkan orang Melayu ni hanya boleh tanam tanaman tertentu saja. Contohnya padi. Okey, orang Melayu yang mengusahakan padi, tanam padi tak boleh dalam undang-undang tak boleh tanam getah di atas tanah kawasan padi. Tak boleh. Memang tak boleh. Itu undang-undang. Sebab apa? British tak nak orang Melayu terlibat dalam pertanian komersial getah. Getah ni tanaman komersial. Jadi kalau contohnya orang Melayu tanam getah di atas kawasan di atas kawasan sawah, kan? Macam mana nak menghasilkan makanan? Menyebabkan bekalan makanan negara iaitu beras berkurang. Sedangkan bekalan beras merupakan makanan ruji bagi penduduk di tanah Melayu. Itu antara sebab kenapa British ni dia tak menggalakkan orang Melayu mengusahakan tanah mereka sendiri sebenarnya. Dia hanya orang Melayu nak tanam, tanam ini saja tanaman you boleh buat. Iaitu apa dia? Padi, beras, tu saja. So nak tanam getah. Getah adalah tanaman komersial, tanaman untuk kita dagangkan, untuk kita jual kepada negara luar, tanaman ekspor. Kan? Jadi dia tak nak orang Melayu. Itu sebab ladang-ladang getah banyak dimiliki oleh orang Inggeris. Orang Melayu tak pernah menjadi pemilik ladang getah pada ketika itu. Malah orang Inggeris mengupah atau mengambil pekerja dari Ceylon, Sri Lanka,
ataupun India bekerja sebagai buruh di ladang-ladang getah. Orang Melayu tak. Orang Melayu kekal di kampung mengusahakan pertanian berkonsep sara diri. Antara pertanian tersebut adalah sawah padi. So dekat sini pun tidak berapa. Okey, tidak berapa ni pun tak tepat juga. Tak apa Siti, no hal punya. British juga tidak membenarkan orang Melayu menjual tanah atau memajak tanah mereka. Tidak membenarkan orang Melayu. Sini ada dah markah. Okay, fakta 1. British melawan orang asing, tak ada. Orang asing memang tak boleh masuk pun, tak boleh ambil pun. Okey. Baik, sini tak ada. Okey, Siti dapat 1 saja. Tak apa Siti. Banyak-banyak ni dapat 1 tak apa. Sedap tak apa. Soalan sebelum ni kan awak dah dapat banyak markah kan. Okey. Baik. Cikgu nak tunjukkan skema jawapannya dan juga lokasi jawapannya dalam buku teks. Okey. Cikgu tunjuk skema dulu lah. Skema tu ada 10. Ada 10 lah. Jom kita lihat skema. Okey, skema ni dia. Okey, soalan nombor 6, nombor 7B ni 7A, ni 7B. Tengok ni skema ni. Ya, rekod. Okey, cikgu highlight kan. Rekod bertulis, cukai, okey, permit kebenaran, membahagikan tanah mengikut nilai, komersial, tanah ladang, tanah pribumi, tanah perlombongan, okay, residen. Ni cikgu cakap tadi. Ada pelajar, ada kawan kita siapa? Siti ke? Ke Aspaima dia tulis residen diberi kuasa ni. Okay, kuasa untuk menentukan jumlah konsesi. Tidak membenarkan orang Melayu menanam sebarang tanaman komersial. Juga kalau contoh tanah tu nak kutip sumber hutan atau hasil hutan pada tanah juga perlu dapat kebenaran. Okay, pemindahan milik tanah hanya boleh secara warisan. Di Sabah, hal ehwal tanah pribumi adalah di bawah kuasa pegawai daerah. So, 10 jawapan dalam skema ini adalah berdasarkan buku teks. Cikgu tak payah tunjuk buku teks sebab ni jawapan buku teks. Cuma cikgu nak tunjukkan buku teks tu ialah lokasi jawapannya. Okey, ni boleh screenshot. Okey, screenshot sekarang. Cikgu bagi masa. Screenshot sekarang, snap. Okey, dah Okey, kita tengok lokasi jawapannya dalam buku teks. Buku teks bab 10, bab akhir sekali. Okey, ni bab 9. Okey, kita tengok. Undang-undang berkaitan dengan tanah. Ni. Okey. Undang-undang bumbu tanah. Dia inilah rekod. Ni nampak rekod. Okey. Kemudian membagi tanah dekat sini. Ada nampak kan? Muka surat berapa ni? Muka surat 259. Okey. Ni dekat sini lah. 259 sehingga 260. Okey. Jadi di situlah sumber jawapan daripada buku teks. Okey, jelas setakat ni student? Jelas setakat ni? Jelas. Alhamdulillah, masa pun hampir tamat. Okey, jangan ke mana-mana sebentar sebab cikgu nak ambil kehadiran anda. Okey, alhamdulillah. Baik, kita tangguhkan sampai soalan nombor apa tadi? 7B 7B. Okey, pada kelas akan datang kita akan sambung soalan 7C. Dan cikgu berharap sangat-sangat anda siapkanlah soalan tersebut. Semua soalan modul STAR ni awak siapkan. Susah ke senang awak cubalah jawab. Sikit ke pendek ke panjang jawab je lah. Okay, jawab je. Jangan tak jawab langsung. Jawab langsung ni nampak sangat awak macam tak fikirnya pula kan. Cuba jawab. Salah tak apa. Okay, setakat ni cikgu tak pernah maki lah awak kalau awak salah. Rasanya tak pernah. Cuba awak fikir-fikir. Sejak cikgu jadi cikgu sejarah awak, saya tampak kan, ada cikgu maki jawapan salah awak? Tak ada kan?
Ada pernah kena buang sekolah? Ada pernah kena watan? Tak ada. Okay. Kita kena belajar daripada kesilapan. Okay. Kita silap. Okay. Jawapan kita salah dan cikgu betulkan. Orang kawan-kawan kita tengok cikgu betulkan jawapan kita. Kita dapat pahala, kawan-kawan pun dapat manfaat daripada jawapan kita yang salah. Tak itu benda yang bagus, kan? Alright. Okey, tak ada apalah habis cikgu. Cikgu harapkan itulah siapkanlah modul STAR tu. Okey, kalau tak faham, cikgu ada. Tanyalah dalam Telegram, WhatsApp tu kan. Kalau tak faham macam mana cara nak buat kan, tanya. Okey, cikgu boleh tolonglah. Awak tak tanya, cikgu tak jawab. Kan? Cikgu anggap awak tahu je lah. Okey. Baik, itu sajalah. Okey, kita berhenti sampai sinilah, dah 2.30 pun Alright. Akhir kata minggu depan kita last. Okay, last lah. Last kita kelas PDPR ni, lepas tu cuti akhir tahun selama 2 minggu lebih. Dan cikgu harap awak kekalkan semangat dan momentum untuk teruskan ulang kaji. Okay. Sebab perjuangan masih belum berakhir. Banyak lagi sebenarnya yang kita belum catch up. Sebenarnya kerana cuti yang lama, ekoran wabak COVID-19 di negara kita cuti lama, banyak kita bab-bab yang kita tak cover lagi sebenarnya. Okey. Jadi itulah. Okey, itu sajalah. Tak nak banyak panjang-panjang sangat awak pun ni bosan nanti. Okey, baik, kita akhiri majlis kita dengan tasbih al-kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Al insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sama-sama. Okey, jumpa lagi Okey.